Jadi besok kita akan pergi ke Langkawi lebih kurang dalam 15 orang. Siapa yang nak ikut, jom. Yang tak nak ikut, boleh berniaga cara masing-masing. Siapa yang tak ikut, rugilah. Sebab Langkawi sekarang tengah macam ini orang tengah duduk. Yang tak pergi Langkawi 2 orang aja. Orang yang takut bini dengan orang tak ada duit je. Okay, bye. Alright. Okay. Siapa nak happy for a month macam Sol? Sol. 2 minit. Bangun. Oi, mantul Sol. Sini. Kamera. Faizal mana Faisal? Okay, tadi saya dah bagi tahu if you want to be happy Dengar. for a Day. evening, For a day. have a party. Yeah. If you want to be happy for a week, Go for go vacation. for vacation. Party. If you want to be happy for a month, Married. Get. kenapa 1 month? 1 bulan lah baru kita tahu cara yang paling best. Oh, baba. Cuba cara macam ni, tak best. Cuba cara macam ni, ada lagi best. Ejah lagi. Oh. Ada orang Cina kata lepas Kat 20 Lenggala. tahun, ni semua dah dewasa ya. Kat Lenggala. Saya baru tahu 20 tahun kahwin angkat kaki banyak sedap. Wah, weh. Jadi so jangan tak tahu dah buat dapur malam pertama. Betul ramai. Cincang. Saya ada dekat Kedah 2 minggu tak usik apa. Aduh, kesian. Kan? Tengok saya. Kenapa dia tengok je, bos? Kawan Aiza. Rugi. Saya Aku tolong tengok hang duk cerah elok muka orang tak buat lagi ya. Lagi Alah. 2 minggu lah. Pasal apa? Malu. Dia tak tahu macam mana nak mula. Kacau. Okey. Kalau bagi saya tahu macam nak mula. Asyhadu Lepas tu Allah. tu lelaki yang tak buat apa. Dia apa malu. Dia beri salam je. Ampun. Tak payahlah tomak ninah sangat. Tak apa. Tomak ni. Jalan Nina pun dosa je, Bang. Tomak ninah. Okey. Dah ya? 15,000 dah bayar. Tol. Jalan je nama saya. Jalan je. Masuk raju. Tekan je minyak je. Okey. Bismillah. If you want to be happy for a month, get married. Get married, insyaAllah. Kalau yang mana belum kahwin tu macam putra cepat-cepat. Aku senyap pun kena. Aku nak main muka kau. Sebulan putra. Aku bagi kau 2. Sebulan tu you akan rasa macam dunia ini Anak anak yang punya. Ya Ali baba. lepas pada tu bulan apa jadi? Apa gaduh. Nak kena bayar. Rumah nak kena bayar. Catering Mak tak boleh bayar. Nak kena tengok. Jadi sebab tu saya kata lepas pada sebulan dia akan ada tanggungjawab. Aduh, dah termuntah. Aku dah tertarik ni keluar balik. Kalau pandai tanggung, pandailah jawab. Ya. Jangan pandai tenggung aja. Ya, kena tanggungjawab. Bang, kita naik If you want to be happy for a year, katakanlah Sol ni kan, Rezeki. dia rezeki dia cepat dapat. Amin. Lagi 9 bulan, maknanya bulan 9 merdeka. Merdeka. Dapatlah baby suatu orang. Alhamdulillah. Katakanlah baby boy. Ya. Salih. Nama aku pula. Nama dia katakanlah Soleh. Faizal. Nama dia Faisal, bos. Baby boy Faisal. Yang itu biar dia bincang. Okey, dengar ya. Sebab kita masa panjang, kita tak mau terlampau panjang sebab roti kuih tu sedap tadi. Okay. If you want to be happy for a year, For the year. have a baby. Wow. Sebab hari-hari baby ni, hari ni dia macam ni, besok dia macam ni, lusa macam ni, minggu depan macam ni. Kemudian dia pandai bertatih, kerana dia pandai panggil mama, pandai dia panggil daddy. Uncle Daddy. Kadang-kadang dia panggil Uncle Daddy. Uncle Daddy. Macam mana dengar? Jadi 1 tahun kita akan sibuk membesarkan anak yang membahagiakan kita. Amin. Dan dia bagi tahu lagi, if you want to be happy for the rest of your life. Tadi Kak Long cakap tadi, kita kena buat kerana Allah. You kena ada a worthy mission. Perkataan dia adalah worthy mission. Bayangkan Tuan Rizal ni contoh. Ya, dia telah melahirkan mungkin beratus-ratus orang yang berjaya dalam bidang ini. Ya. 100 orang tu takkan tak ada seorang tarik dia daripada neraka. Katakanlah dia masuk neraka. Dia tahajud dia baru-baru je, dulu belum. Dulu dia banyak terkejut. Saya duduk depan pintu, saya samakan, bos. Tahu pasal apa? Terkejut dia henjut. Dia sebenarnya dia baik. Dia dulu orang yang sangat disiplin baik. Siang dia ajar insurans, malam putera ajar dia buat jaga. Man.
Mantul bosku. Ini kisah benar ni. Dia Ini memang jamin ni, ajar Ustaz. bab-bab yang tak elok je putera ni. Astaghfirullahalazim. Sebab dia kesian. Samina wa ata'na. Kan? Dia bagi tahu kalau dia ni hanya kenal syurga saja rugi. Dia kena kenal neraka sama. Yes, boss. Welcome to the club, boss. Ini Ali. Saya pun Kan? terjebak. Sebenarnya kalau kita nak sembahyang kita lebih khusyuk selepas kita banyak buat salah. Betul. Kenapa kita boleh buat salah? Mari kita bincang Pak. So deep. Kenapa kita boleh jatuh buat salah? Kenapa? Tanda Tuhan sayang. Tengok orang yang sembahyang lepas dia buat salah macam mana deruan tangis dan air mata dia. Sebab tu macam Soleha, sembahyang dia biasa-biasa je. Dia nangis lah juga tapi nangis sikit je sebab dia tak banyak buat salah. Kalau Wana tu contoh dia. Wana tu contoh dia. Banyak dia buat salah daripada muda. Ya. Kan? Contoh. Dia warna lain, dia warna. Dia warna B. Ya. Berimamkan aku pula dia. Dengar betul-betul ya. Saya nak bagi tahu ni, Tuhan itu lebih cinta kepada tangisan taubat pendosa daripada tangisan satu orang abid. Carilah kitab. Tangisan pendosa itu lebih dirindui oleh Allah. Pendosa. Ya, sebab dia tu taubat sungguh. Nak jadi baik sungguh. Ya. Dan orang yang abid bersembahyang ni belum tentu lagi. Sebab tu iblis kata, aku lebih takut kepada tidurnya orang alim daripada 1000 rakaatnya orang yang Abid. abid. Kenapa? Ya, ada orang tanya, kenapa? Mari aku tanya soalan. Contoh kalau dia ni orang yang rajin sembahyang. Contoh, katakanlah kita tanya. Kita tanya kepada dia, boleh tak engkau yang sebesar-besar ni masuk dalam lubang jarum? Boleh ke tak boleh? Macam mana? Memang tak boleh. Sebab dia ahli ibadah, dia tahu sembahyang. Sebab kau tanya soalan pelik, kau tanya aku soalan bodoh lah. Adakah aku sebesar-besar aku dah masuk lubang jarum? Bodoh lah punya soalan ni. Tanya kepada orang abid. Tanya pada orang alim, apa jawapan orang alim? Boleh tak Tuan Rizal yang masuk dalam lubang jarum? Boleh Tuan Rizal? InsyaAllah. Macam mana jadi boleh? Dia kena aja Tuan Haji Saleh. Saya tolong sikit. Sekiranya Allah berkehendak lebih pada tu boleh. Sebab tu iblis menangis. Kun fayakun. Dia tidak takut kepada orang yang bersembahyang abid, tapi takut kepada orang yang ada ilmu. Alhamdulillah. Jadi kena jadi orang yang ada ilmu. Jadi balik pada tadi, kalaulah kebaikan yang Tuan Rizal buat ada 100 orang yang dapat disentuh, dicuit oleh dia, menjadi kaya dan berjaya, dan katakanlah 10 orang masuk syurga. Takkan dia tak ingat kepada Tuhan dia. InsyaAllah. Tadi saya cerita dengan Ayu, mana? Yang belanja makan kita pada hari ni. Mana Ayu? Ayu. Saya cerita pada Ayu tadi. Apa saya cerita pada Ayu? Sayang. Apa saya cerita pada Ayu? Apa saya cerita pada Ayu? Yang tadi pasal belanja makan. Orang yang semayang dapat pahala semayang. Orang yang semayang dapat pahala semayang. Orang puasa dapat Orang puasa dapat pahala puasa. Orang haji dapat pahala haji. Orang zikir dapat pahala zikir. Orang yang memberikan sedekah, semua dia dia dapat. tapau semua pahala dia. Bayangkan korang makan hari ni 2 hari korang kenyang, korang punya semayang, korang punya zikir, cayu punya selawat yang 1000 satu hari tu, semua dapat kepada dia. Hebat tak hebat orang belanja makan? Alhamdulillah. Ya, jangan jadi orang yang kedekut. Ya. Orang pelit pun tidak suka dengan orang yang pelit. Orang yang kedekut pun tak suka dengan orang yang kedekut. Ya. Okey. Jadi balik pada setakat tadi, kita kena ada worthy goal. Kita kena ada matlamat yang besar, matlamat yang bagus, matlamat yang baik. Kak Long nak melahirkan 1000 orang usahawan-usahawan wanita. Saya kata tadi, kalau Kak Long katakanlah berada di syurga yang nombor 7, bawah sekali. Ada anak murid dia, katakanlah contoh Soleha, anak murid dia tu. Katakanlah dia berada di syurga pertama. Dia dapat tahu Kak Long dah ada syurga yang bawah sekali. Agak-agak Soleha panggil tak Kak Long? Panggil. Mainlah naik kalung. Kak Long, ni ambil access card ni, bagi tahu Kak Gad, jiran saya kata.
Register. Tingkat 42. 42 macam biasa. View mengadakan Contoh. sesi. Okey, dah ya. Sebab tu saya kata kita kena ada worthy goal. Kenapa saya nak lahirkan 10 orang jutawan? Sebab saya akan jadi jutawan, saya dah lama jadi jutawan. Kami ni dah lama jadi jutawan. Kerana kita nak melahirkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat, generasi yang kaya, generasi mukmin yang boleh membuat banyak fastabiqul khairat. Banyak tak benda baik kita buat? Banyak tak benda baik yang orang tadi boleh buat di luar sana? Bayangkan satu orang, katakanlah Fazal Tok Gawo, dia lahirkan 100 orang. Sama juga macam kita memberi makan tadi, kita memberi asbab kepada Faizal ni mendapat 100 orang yang bakal menjadi jutawan. Dan mereka ada 5-6 juta dalam akaun, yang mana duit tadi daripada Fazal punya idea. Maka dia bagi tahu ada 10 orang saya nak buat benda-benda kebajikan, benda-benda baik. Dia nak buat pondok, dia nak buat macam-macam lah. Ya, dekat kampung saya pun dah ada sekarang ni. Pondok pengajian Amanillah Turas. Ya. Saya dengar dia orang tu orang luar daripada Kelantan nak buat pondok di kampung saya. Hari ni ramai orang nak buat benda kebajikan. Macam mana dia boleh buat benda kebajikan? Ada duit. Dia kena ada duit. Macam mana nak kena ada duit? Dan kita dah belajar 4 cara nak ada duit. Pertama, born rich. Nak keluar tu tengok. Tengok Madeline mak aku. Kalau boleh beranak lagi lah. Beja kita kaya. Jadi anak orang kaya. Biasa saya kata keluar tu tengok Tan Sri Azman Rashid, billionaire. Jadi anak dia Miss Nina. Ya, nombor 2 jadi macam Noh Hujan. Apa lagu dia? Pagi yang gelap ini sudah terang, aku adikmu dan engkau, betul. Dan dia bagi tahu dengan bapak mertua dia, saya nak kahwin ni Tan Sri, saya ada 8,000 saja. Boleh tak saya pinjam duit personal loan dengan Tan Sri? Ya, dan saya nak kahwin dengan Miss Nina. Ini Miss Nina, Noh Hujan, Tan Sri Azman Rashid tak payah closing kan? Abang kita nak closing. Sebelum kahwin lagi tak Sebelum ambil urah dah. Yes. Bagus tak bagus? Already our client. Ya, jadi saya nak bagi tahu kalau kita tak boleh marry rich, kalau kita tak boleh born rich, kita pergi yang kedua born rich. Yang ketiga, yang ni tak banyak orang ada. Yang ni yang kuat main saham, yang kuat main property. You ada the good sense of timing. You know what to buy, when to buy, at what price, and when to sell, and at what price. You should know. Contoh macam sekarang ni. Ini masa yang paling bagus untuk beli. Kalau boleh 2 bulan lepas kita beli. Sekarang memang tengah buat duit. Saya selalu bagi tahu, ketika orang kaya, saham jatuh, orang kaya beli saham yang murah-murah. Orang miskin beli apa? Toilet paper dengan face mask. Sebab tu kita tak kaya. Cuba bayangkan you beli 3 bulan lepas 10 juta, you dah untung 30%, dalam masa 2 bulan you dapat 3 juta dah. Jadi jangan tunggu, investment tak boleh tunggu. Jadi kalau you ada yang pertama born rich, yang kedua you marry rich macam Noh Hujan, yang ketiga you ada good sense of timing. Dan Robert Kiyosaki kata, I don't know whether you can be number 1 born rich, or number 2 or number 3. Ini 4 cara saja dalam dunia dia buat kajian boleh jadi kaya. Only 4 ways of making money to be a millionaire. 4 cara saja. I don't know whether you can be number 1 born rich, or number 2 marry rich, or you have the good sense of timing, but definitely you and I can be rich, yeah, through number 4. The good systematic and consistent saving. Ya, you kena ada systematic, dia mesti systematic, dan juga consistent saving. Minta maaf cakap, orang yang simpan dalam tong minyak tanah pun boleh jadi kaya. Dengan syarat dia consistent saving dia. You simpan RM100 satu hari, saya ada. Mana patir mana? Puan Zaitun. Dalam, okey. Okey, tak apa. Patir, saya jumpa dengan dia, kuih talam. Apa nama talam? Seri talam. Puan Zaitun. Makcik memang simpan satu hari RM100. Tapi makcik simpan dalam tu tong biskut tu. Simpan dalam tong biskut, penuh pula tong biskut dia kata. Lepas tu makcik simpan mana? Makcik pun beli peti besi yang kecil. Simpan penuh pula peti besi tu. Saya cakap dengan dia, you kalau simpan RM100 satu hari berapa?
36,000 satu tahun. Kalau 20 tahun, 720,000. 720,000. You simpan dalam peti dapat berapa? 720,000. Dapat 720,000. You pindah pada kita dapat berapa? 1 juta. 1.2 million, 1.4 million. Dia kata tak apa, makcik memang dah biasa nak ambil 100, bagi aku 100. Aku cakap makcik, bukan 100 makcik. Bukan 100 makcik. Dia lurus, bos. Kena 36,000. Makcik kau lawa. Kalau 36,000 nanti makcik ambil daripada tung apa tin Milo. biskut je. Saya 100. Dia bawa keluar 36,000. Betul. Ya. Jadi apa kita nak bagi tahu? Makcik kau lawa. Kalau kita dapat banyak membantu generasi jutawan. Jadi korang ni sepatutnya sangat gembira dan sangat bersyukur. Tangan korang ini bakal besok melahirkan generasi jutawan. Tosa ramailah, 100 orang, ada 10 orang saja buat benda-benda kebajikan dengan duit dia. Segala kebajikan pondok pengajian dia, setiap baris Al-Quran yang dibaca, setiap perkataan tu mengalir pahala kebaikan dia kepada kamu. Bagus tak bagus? Dan kita mula dengan kalau cakap tadi, kita bergerak itu kita buat lillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana benda yang baik. Bayangkan, katakanlah kami yang sini-sini ni meninggal. Inilah yang kita tinggalkan. Sedihlah macam tu. Ini yang kita tinggalkan. Ya, ini yang kita akan tinggalkan. Generasi jutawan. 10 orang jadi MDRT COT. Saya tadi borak dengan Ayu. Dia kata, berapa nak tulis anaian gaji ni, bos? Saya kata, mulai daripada hari ni, kamu ingat cakap saya. Komisen kamu tidak akan turun daripada 50,000 sebulan. 50,000 sebulan, tahun ni 600,000. Tahun depan kita akan naikkan jadi 100,000 satu bulan. Kita akan jadi $1 million income earner. Every year 1 million. Lepas tu saya akan susun lagi. Every year pula income 1 million. Saya dah buat dah. Soalan dia, gagah tak tangan ni? Tangan korang ni adakah cukup gagah untuk collect 1 million every month? Are you strong enough to collect 1 million every month? Itu saja isu dia. Saya dah bagi tahu ke Adi. Adi, you dah ada lesen untuk jadi jutawan. Sebab you ada polisi 36,000. Tunjuk kat muka dia. Aku ambil dah 36,000 ni. Mu lebih kaya daripada aku. Mu kena ambil 2 juta. Dan dia akan beli. Sekali buka mulut 72,000. 10 kali buka 720,000. More than MDRT. Berapa komisen? 35%. Berapa? Saya dah cakap dengan Nadia itu, you buat 30 kes kali 36,000. Berapa? 1 million. Komisen 350,000. Buat 3 tahun, komisen pula 1 juta every year. 100,000 every month. Dah masalah pula. Apa masalah dia? Masuk dalam bilik saya, bos, macam mana nak belanja ni, bos? Bulan-bulan 100,000, 120,000 ni macam mana nak belanja, bos? Itu masalah kita. Ajar pula kepada Ayu macam mana cara nak belanja. 10% simpanan wajib, 10% simpanan sunat, 10% simpanan harus ASB, lagi 10% lagi buat kerja-kerja kebajikan, lagi 10% lagi bagi ejen anak-anak buah buat pinjaman. Pinjaman tu dia bukan macam bagi je. Tapi cakap dia kalau boleh bayar lah, sebab bila bayar kita boleh bantu orang lain sama. Ya, banyak benda baik kita boleh buat. Jadi sekarang dah faham? Dah faham ya? Okey, kita pergi sedikit teknikal. Ya, matlamat bila jelas, apa matlamat kita? Semua orang cakap apa matlamat kita? Melahirkan generasi jutawan. Generasi jutawan. Okey, saya nak melahirkan generasi jutawan. Saya nak melahirkan generasi jutawan. Okey, 1 tahun 30 orang. 1 tahun 30 orang. Boleh? Boleh. Kalau Tuan makbul. InsyaAllah. Tak payah yang tu kau dengar. Katakanlah Tuan makbul, apa yang korang cakap? Jangan logo sangat cikgu. Ya, 36,000 kali dengan 30 orang. Kira Cahayu. Kira cikgu. 36,000 kali 30 orang. Jangan ulang balik bos cakap. Kira. Berapa? 1.08 juta. Almost 1.1 million. Court of the table. Jadi court of the table is nothing. Biar company fikir pula, alamak, ini grup ni semua COT ni macam mana ni? Oh, je. Hanya kerana kita melahirkan 30 orang. Liza, 30 orang bagi dengan 12 bulan. 10 bulan lah kita kerja. Berapa satu bulan? 3. 3 je. Agak-agak turun tak 30 kilo sebab ada kuasa kat kerja? Tak ada mana.
Paling kuat 3 kilo je. 3 round. Ya, sebab 3 round. 3 round jogging. 3 round jogging. seminggu. Boleh ya? Jadi apa tugas kita nak melahirkan generasi jutawan melalui program apa? Contoh jelajah jutawan budiman yang pergi dengan saya. Yang itu program kita boleh belajar. Jadi kita bawa lah orang baru. Kita bawa Eza, kita bawa Lisa. Tapi bila saya ajak pergi Langkawi semua diam. Tak boleh macam tu. Kurang-kurang belajar. Ayu duduk pergi Kelantan tak closing pun. Cuma dia belajar. Dia pergi Kelantan tak closing. Tapi dia tengok cara saya cakap, cara saya present. Dan dia jumpa saya pukul 6.45 pagi. Dia tahu saya bangun awal. Ketika yang rumah perempuan ramai tidur lagi. Bukan dia tidur pasal apa. Geng soleha, lepas tu dia tidur balik. Dia wirid awal, lepas tu dia tidur balik. Sekarang pun dia tidur balik, bos. Ha, kau jangan. Yang tu censored sikit. Tak, bukan maksud saya dapat tajud. Tak apa. Lepas njut, tajuk. Mana salah ajar. Dia kalau malam Betul kena ajat. Dia malam ada 3 semayang ya. Pertama semayang hajat, lepas tu panjat. Lepas tu hajut, dia njut. Kemudian pagi dia bangun subuh, dia bubur. Putih lah. Betul lah untuk suami. Okay, tadi aku dekat mana tadi? Ayu jumpa bos. Ha? Ayu jumpa bos. Macam mana? Company pun heran. Kenapa ramai sangat COT? Kita tak kejar pun COT tu. Kita tak pernah kisah pun. Kita fokus dekat 30 orang yang kita nak bantu jadi jutawan. Itu je yang kita sibuk. Sibuk cari 30 orang. Tadi saya bagi tahu tadi, bila kita buat jelajah, tujuannya kita nak buat on the job training. Kita tengok macam mana kita present. Kita tengok yang Kelantan, apa nama kakak yang gede bear tu? Datin. Datin apa panggil? Anum. Oh, dia pun tengok gini. Oh, kita tak minat. Gelemah sapan leng Dia gede bear dengan seluar koyok dia, tapi hebat dia. Dia start dalam pantai. Woi, mu tak tahu, malu aku dia. Mu malu aku. Tapi orang pelanggan suka. Habis dia situ. Dia gede bear. Gede bear. Start dia jerit macam tu. Kursi bapak dia pecah, dia marah datuk dia. Dia kata, Tok, jangan buat malu saya, Tok. Senyap-senyap sudah lah. Kursi nak patah pun. Senyap-senyap sudah. Style dia backhand gitu. Tapi dia hati baik. Saya propose apa pun, saya kata saya nak bantu jadi jutawan. Kita tak minat jadi jutawan ni. Pulak. Saya nak pergi ke anak kita tak kisah, kata kau pandai dia lah. Kita buat kebajikan. Apa kebajikan? Saya tetap minggu buat. Saya hari Khamis malam Jumat, 3,000, 4,000 seminggu saya bagi orang PT malam Jumat. Apa lagi kebajikan nak? Banking dia. Kalau kita nak lawan cakap tak boleh, sekarang kita bagi masuk rasa dekat hati. Saya tak dekat. Saya kata cuit sikit boleh. Apa nak cuit-cuit orang ni? Kata buat syarat, cuit baju boleh. Saya kata saya tak ada barang nak jual. Saya cuma nak cuit sikit ni, tambah sore lagi jadi jutawan yang baik, yang lagi budiman, banyak benda baik boleh buat. Bila dia dah rasa apa yang saya cakap, dia dah malu, dia kata apa? Dia kata dekat Simah ke kata dekat ni? Kata ke Muhammad. Siapa dia ni? Oh, baik. Siapa dia ni? Hebat lah. Masuk dalai kan? Masuk dalai. Dia kata masuk dalai kan? Masuk dalai ni kata. Tak apalah, mari pukul 2. Kita pecah tudung aja. Pukul 2 cabut tudung dah. Tak ada tudung dah. Tapi dia orang baik. Dia buat kerja kebajikan. Nak bagi tahu, kita tak ada jual barang. Mujur start pecah pihak dia tu. Belum start pula pecah pihak. Kena dah. Itu kes pertama. Nak bagi tahu, bukan saya pandai pun. Saya really mean it daripada hati saya. Saya nak tolong dia supaya jadi jutawan. Lain saya tak minat. Kalau dia tak ambil pun saya tak rugi pun. Saya katakanlah, bayangkanlah, saya mari dah 15 tahun dulu, 20 tahun dulu. Hari ni mari bawa cek 1 juta. Kalau tak save pun tak apa. Boleh pergi surah. Ini kita tak save 1 juta ni. Bubur surah, tak apa. Kau pandang. Sama juga Haji Zaki. Mana Haji Zaki? Saya pergi. Mana? Haji Zaki. Kita jumpa dengan Pengkit. Siapa nama Pengkit tu? Awet Haji Zaki tu? Rin. Apa yang berlaku Haji? Buat dia jatuh cinta dengan bos. Jangan buat jadi bahaya tu. Haji cerita sikit. Haji, duduk sini je. Ya? Oh, dia ganai. Awet dia. Mari. Mari cerita sikit je. Kenapa dia cerita? Buat ada closing dah. Yelah. Haji cerita apa yang Haji nampak. Okey, come.
Haji, tengok kamera dekat Haji. Mana sini, Ji? Take one, action. Saya nak bagi Ni, tahu ni ada kursi. bagian closing. Mula-mula dia kata dia dah ada semua dah. Bagi muka zip. Ya, dia dah ada semua. Dia kata datang ni, dia datang tengok macam ni. Ni ada apa ni sebenarnya? Oh, bengkel. Dia macam ni lah, dia cross ni, dia cross Ah. ni, dia cross mata semua kan. Ini rapat semua, tak ada titik dah. Tu tu. Yang saya tengok lah sebab ni kali kedua saya tengok bos Jalil kita closing depan mata kan. So satu pengalaman yang sangat mengujakan lah. Jadi kalau bos boleh buat depan-depan, nanti Ayu pun dah buat kan closing on spot tu. Ramai juga yang dah buat rasa. Jadi saya nampaknya adalah mengalihkan dia punya daripada dia punya thinking tu pada hati ya. Jadi kita bring down dia punya level of Dia semua yang dah ada. Apa yang kita punya soft part dia? Apa yang lembut pada dia? Dia ada anak angkat. Cerita pasal anak angkat dia. okay, nak angkat dia nama apa? Sima apa nama anak angkat dia? Putra. Cahyu pula. Kaila. Kaila. Pokoknya nak Kaila. Dia bos tanya, Kaila ni apa dia rasa nak dia besar nanti apa nak jadi apa? Dia kata dia nak supaya anak tu jadi doktor. Supaya nak jadi doktor, do you know how much cost untuk jadikan untuk pergi belajar jadi doktor? Bos cakap, saya anak saya jadi doktor. Tapi itu pun lokal lah, kita buat $500,000 bos kan. Betul tak saya? So, kalau you nak anak you jadi doktor, at least ini sekarang punya cost yang dah lepas. Maybe another 20 years, it will be $1 million. Be 500,000 just for the fees, another $500,000 for dia punya Cost of living. bergaya. So di situ dia pun dia Terus jadi lembut. terus jadi lembut. Bila kita cerita dengan anak sebab dia Vampire dah ada Mustang buka atas ada apa lagi? BMW Dia dah complete dia ada. Ada rumah dia dia pun Mustang deposit 250,000. BMW deposit 250,000. Gila. sebab ni bagi dia yalah dia nak tolong lah kebanyakannya dia, tapi dia rasa soft heart, dia ada soft heart lah. So bos pergi kepada dia punya heart lah, daripada dia punya Cari dia punya lembut dia kat mana ya. Dan alhamdulillah dia setuju 72,000 ya. Jadi kebaikan Haji ni oleh kerana kes Haji dia nak bantu juga Faizal. Tapi oleh kerana kes tu tak closing pada masa tu, dia closing pada minggu ni. Lepas ASB keluar, maka bagi dua dah dengan Haji. One clap untuk dia orang betul. bravo. Okey. Jadi saya nak bagi tahu dia ambil masa sikit. Ya, dia tidak boleh lah katakanlah Aisyah ni. Ya, Echa. Katakanlah Echa ni kata, macam mana saya nak turun buat 36,000 nanti. You buat dululah yang kecil-kecil dulu. Latih dulu RM10. Satu hari tu latih. RM10 dengan RM100, tolak pakai hidung 10 je. Nanti dulu. Latih dulu yang RM10. Latih 21 kali. Latih pula RM20. Cayu, Islam, Muhammad yang umrah tu. Latih dulu. RM20 dapat RM200,000, boleh buat umrah every 3 years. VVIP. Latih dulu. Ya. Kemudian mana? Ni Dayah tak ada yang RM50. Dayah kata RM100 saya tak boleh pergi lah bos. Saya tak boleh gigit. Saya nak pergi yang RM50. Yang mana tak boleh pergi 100, buat RM50. RM50 kepada kedai. RM50 is nothing. Tak ada apa pun. Betul ya? RM50 tak ada rasa apa. Minta RM50. Latih 21 kali. Sampai kita mahir. Ya? Katakanlah Mas tengok dia closing 72,000, 36,000. Tak apa. Biar dia main game tu. Kita main RM50 dulu. Latih. Bila dah mahir nanti, cari RM50, akan jumpa yang RM100. Ya, jangan cari 100 dulu. Cari 100 dia lagi. Ya, latih RM50. Ya, latih 100. Bila 100 besok, kita akan latih yang 200 satu hari. Latih yang 300 satu hari. 500 satu hari. Ya, kita akan latih pelan-pelan. Ya, tak ada masalah. Ada orang, dia tak minat setakat 1 juta, dia nak 5 juta. 5 juta berapa? Tengok Ayu, tengok mata dia. Ini yang korang kena ada. Ini kita kata mata steam kita panggil. Mata ini. Mata... Exorcism apa benda Mana ni? laki dia mana? Laki dia tahulah kalau mata begini, dia nak dah tu. Mata putih bos. Ya, tak dengar. Saya nak bagi tahu ya, banyak orang tak ada mata ni. Mata dia tak apa, dia steam, aku tak tahu. Aku rasa dia steam dengan PUBG.
Dengan cerita Korea. Kalau cerita Korea, bukan main lagi dia seronok lah. Apa nama Cina Korea yang bodoh-bodoh tu, apa nama pelakon tu? Pak Jubong. Pak Jubong lah, apalah kan. Saya sting hamster, bos. Tak hamster tu main. Korang kena jaga-jaga ya. Korea sedang memasuki pemikiran orang Melayu sebab dia tahu Asia for Asia nak bawa pemikiran Christianity ke dalam pemikiran orang Melayu. Saya dah dengar 2-3 take saya dah hantar. Dalam konsert yang besar-besar tu dia kata, "Are you ready with me tomorrow to the church?" Yes. Dah gila. Sepati. Siapa suka tengok Korea, jaga. Dia akan cerita church, dia akan bawa pergi ke sana. Tak percaya kau orang tengok. Jaga son. Dia ada 100,000 ya mubalik Kristian yang akan merosakkan pemikiran kamu untuk bawa dia ke sana. Ni bawa ni. Dalam bahasa muda lah, siapa suka tengok Korea, you punya mentality low standard lah. Ni bawa. Opa. Ni bawa. Sampai panggil orang opa. Tu lah. Low standard. Low standard. Cerita-cerita dia semua tak ada kualiti. Cerita dah apa-apa dah. Saya tengok drama. Okey, dengar ya. Dia tengok Okey, saya nak habiskan dia. Bila mata dia tengok begitu, dia terpandang apa? Kalau begitu, bos, bolehlah kita closing 500 hari. Boleh. Fine daripada jauh. 500 satu hari. Satu bulan berapa? 15,000. Satu tahun berapa? 180,000. 3 kes MDRT. Senang ke susah? Nanti kita akan ajar 1 kes MDRT. Berapa tu kes? Ayu kira? 420,000. 420,000 kira? Kalkulator tolong. Handphone. Mana accountant? Lisa mana Lisa? Kira accountant. Lisa Suryati. 420,000 bagi dengan 12. Bagi dengan 30 hari. Loceng dah bunyi. 1,162. Satu hari 1,002, bos. Cakap dengan dia 1,002 saja satu hari. Katakanlah collection dia 20,000. Letak ke tepi 1,200. 1,200 you akan dapat 10 million. Berapa tadi? Salah. Berapa? Betul lah. Betul tak? Betul. Tak betul. 1.2 million. 1,000 hari 10 million. Betul ya? 1.2 1,200 you akan dapat 12 million. Wow. Buka pun tak. Bagus ke tak bagus? Bagus. Kepada yang mana yang baru macam Tengku, jangan cerita yang besar-besar dulu. Kita baru kawan-kawan jual-jual bunga. Kita cerita jual-jual bunga dulu, RM50 satu hari. RM20 sehari dulu, pelan-pelan. Slow. You cari yang kecil-kecil, you akan jumpa yang besar-besar. You cari yang besar, you tak buat kecil, nanti you makan pasir. Makan pasir. Sebab do or die, sure die. Sure die. Jangan buat yang besar-besar saja, buat kecil-kecil. Sure die. Macam Ellie ni. Tak ada apa menghalang, dia dah biasa closing 36,000. Ya? 12 kes dan MDRT. Pakai nama siapa tu tak penting. Itu nombor 2. Kita boleh bincang tepi. Ya? Okey, itu saja saya nak bagi tahu pada hari ini. Cukup? Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Jadi kesimpulannya saya nak bagi tahu, macam Kak Long bagi tahu tadi, kita mesti buat dengan bismillah. Kita mesti buat dengan nama Allah. Bismillah. Ya? Kita mesti buat dengan Allah. Dan yakinlah Allah sentiasa bersama dengan kita. Kenapa? Ni Kak Long dengar. Yang ni Kak Long kena dengar. Ya. Cayu kena dengar. Kenapa kita kena yakin Allah ada bersama kita? Kenapa? Kenapa bila kita kata bismillah itu, kita yakin Allah bersama dengan kita? Sebab kita sedang menuju ke arah menjadi insan kamil, iaitu menjadi Muhammad. Mana mungkin Allah tidak bersama dengan kekasihnya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham tak faham?